Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Farida dan rakan-rakan sekalian. Saya Ting Sui daripada 2 SMP BM5 dan bersama dengan rakan sekumpulan saya iaitu Ahmad Izzuddin dengan Nurul Meliana. Dan kami akan membentangkan mengenai rancangan pengajaran kit persembahan. Seterusnya adalah merupakan pengisian bagi kit persembahan. Yang pertama adalah standard kandungan iaitu 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Bagi standard pembelajaran pula adalah 2.1.1 iaitu membaca dengan sebutan yang betul serta intonasi yang sesuai dari segi perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Dan kit persembahan yang telah kita hasilkan ini adalah bertemakan kebersihan dan kesihatan yang mana mempunyai hubung kait dengan situasi semasa ini iaitu pandemik 19 ini. Dan elemen ataupun EMK yang telah kita terapkan dalam kit persembahan kami adalah nilai-nilai dari segi bekerjasama, rasional dan kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Muhammad Azan daripada 2 PISMP Bahasa Melayu 5. Jadi saya akan menyambung ini berkaitan dengan set kandungan kit pembelajaran yang telah saya bina. Kit pembelajaran yang telah saya bina ialah roda impian. Di dalam kit pembelajaran ini, saya telah membina sebuah roda yang mempunyai pelbagai warna serta tabung soalan yang sepadan dengan warna yang telah saya lakukan, yang telah saya terapkan dalam roda impian tersebut. Di dalam saya ini, murid perlu memutarkan roda dan memerhatikan anak panah yang menunjukkan sektor mana yang telah dipilih ataupun yang telah diperoleh daripada murid-murid. Jadi murid-murid perlu mengambil soalan yang berada di dalam tabung yang mempunyai sektor warna yang sama dengan anak panah yang ditujukan dalam roda impian tersebut. Dalam membina roda impian ini, alatan dan bahan yang telah saya lakukan, yang telah saya terapkan ialah yang pertama adalah kertas warna. Kertas warna saya gunakan pada bahagian roda dan juga tabung soalan. Kemudian kertas pembalut hadiah saya telah balut pada bahagian kotak iaitu di bahagian samping dan belakang. Kemudian gam, gunting, pita pelekat, kotak, kertas manila card, kertas putih, stapler, pemotong dan juga tabung bulu tangkis. Berikut adalah alatan dan bahan yang telah saya gunakan. Tabung bulu tangkis ini saya gunakan untuk membuat tabung soalan. Berikutnya, elemen seni dalam pendidikan. Elemen seni dalam pendidikan yang saya terapkan dalam membina kit pembelajaran ini adalah seni pergerakan dan juga seni visual. Seni pergerakan kita dapat lihat pada penggunaan roda. Murid perlu memutarkan roda untuk menentukan sektor warna yang diperoleh mereka. Jadi murid perlu menggunakan bahagian ataupun anggota bahagian tubuh mereka untuk memutarkan roda itu. Jadi dengan adanya penglibatan seni pergerakan ini, roda dapat berputar dan murid dapat memperoleh sektor warna mereka. Jadi elemen seni yang kedua adalah seni visual. Seni visual ini kita dapat lihat pada bahagian warna-warna di tabung soalan dan juga di bahagian kotak. Murid dapat melihat pelbagai warna pada bahagian tabung itu iaitu warna jingga, purple ataupun ungu, biru, kuning, merah dan juga hijau. Selain itu, warna-warna pada bahagian kotak juga murid dapat melihatnya. Jadi warna-warna harmoni ini dapat memberi keseronokan dan dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran. Selain itu, reka bentuk kit pembelajaran ini juga merupakan seni visual yang telah saya terapkan. Nilai estetikanya adalah berada pada bahagian bentuk kotak itu
iaitu berbentuk petak dan tiada dinding pada bahagian hadapan. Murid dapat melihatnya dengan keadaan yang gembira dan teruja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, cikgu. Okey. Sihat tak hari ini? Sehat. Hari ini cikgu akan melakukan bagi menunjukkan amalan kesihatan bagi diri kita. Cikgu apa ni, cikgu? Oh, ini merupakan roda impian. Roda impian ini kita akan gunakan semasa melakukan aktiviti. Jadi saya nak kamu terangkan warna apa yang ada kat sini. Ini warna apa? Warna biru, cikgu. Okey, bagus. Tasha, ini warna apa? Warna ungu. Okey. Jadi untuk melakukan aktiviti ini, cikgu akan menjemput salah seorang daripada kamu untuk memutarkan roda. Saya Okey, Ting. Ting perlu memutarkan roda, kemudian melihat sektor mana yang sepadan dengan anak panah. Silakan. warna ginger. Ting perlu memilih tabung yang berwarna biru. Sebelum kita memulakan aktiviti, kita kena memanaskan badan. Aktiviti memanaskan badan ini penting untuk kita lakukan sebelum memulakan sebarang aktiviti. Jadi Tasha dan Ting perlu menunjukkan contoh bagaimana melakukan terus. Ting dan Tasha perlu menyanyikan lagu bangun tidur untuk menunjukkan perbuatan yang kamu lakukan itu. Contoh bagaimana melakukan aktiviti memanaskan badan ini. Baik, cikgu. Kat sini. Mulakan. Okey, bagus. Itulah merupakan aktiviti memanaskan badan. Yang kita perlu lakukan sebelum kamu bermain dan beriadah. Faham. Jadi seterusnya saya ingin menjemput Tasha untuk memutarkan roda. Okey, kuning. Kuning. Tasha ambil. Menyanyikan lagu bangun pagi. Baiklah. Untuk aktiviti kita yang kedua, cikgu akan menunjukkan video bagaimana amalan kesihatan dan kebersihan diri itu diamalkan sejak daripada kita bangun tidur. Cikgu akan menunjukkan sebuah video supaya kamu faham dan dapat menarik perhatian. Baik, cikgu. Dengar ya. Boleh kamu tunjukkan bagaimana aktiviti kebersihan itu diamalkan sejak dari pagi. Boleh, cikgu. Okey, Ting dengan Tasha, bagaimana kamu gosok gigi, kamu pakai baju dan kamu sarapan pagi. Ini. Satu. Bukan lagu. Sedia kau? Sedia. Okey, makan. Bagus. Jadi kamu perlu mendisiplinkan diri dengan melakukan amalan-amalan kesihatan dan kebersihan diri ini semoga dapat memberi manfaat kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Meliana binti Burkaini dan kali ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kit persembahan saya iaitu pemeluk kata. Baiklah, dari mana datangnya sumber idea pemeluk kata ini?
Pemeluk kata ni merupakan sumber idea daripada reban yang diikat di sekeliling kit persembahan ini. Jadi, terhasillah pemeluk kata. Kata merupakan perkataan-perkataan yang diisikan di dalam papan perkataan. Baiklah, apakah set kandungan yang terkandung dalam kit pemeluk kata ini? Jadi, terdapat beberapa perkara iaitu papan perkataan, padang balingan dadu, tempat penyimpanan kit, kad bergambar dan tempat penyimpanan dadu. Baiklah, papan perkataan ini dibina dengan pelbagai warna yang terdiri daripada warna biru, jingga, merah, kuning dan sebagainya. Dan papan perkataan ini mengandungi perkataan-perkataan yang perlu disesuaikan dengan gambar yang telah pun dilekatkan dalam kad bergambar yang dilekatkan di sekeliling bahagian bawah kit persembahan ini. Seterusnya, saya telah meletakkan ruangan padang balingan dadu supaya murid dapat menggambarkan satu suasana kawasan padang yang luas supaya mereka dapat membaling dadu dan menganggarkan jarak dan daya yang betul supaya dadu tidak terkeluar dan tersasar jauh daripada padang balingan dadu. Seterusnya, tempat penyimpanan kit. Tempat penyimpanan kit ini berbentuk seperti bunga. Hal ini kerana bahagian bawahnya terlihat seperti pasu dan ada batang dan ada kelopak bunga. Maka terhasillah idea tempat penyimpanan kit yang berbentuk seperti bunga. Dan kad bergambar, seterusnya tempat penyimpanan dadu yang diibaratkan seperti topi supaya murid-murid boleh menggambarkan, wah, ada kartun yang guru sedang bawa. Namun demikian, ia bukanlah seperti yang murid sangkakan iaitu topi, tetapi ia merupakan dadu yang perlu dibaling pada padang balingan dadu semasa bermain. Baiklah, sepanjang penghasilan kit selama 3 hari ini, antara alatan dan bahan yang saya perlukan termasuklah seperti kadbod hitam, reban, gam, gunting, pita pelekat, kertas warna, kertas manila kad, kertas berwarna, stapler dan juga pemotong. Baiklah, menarik bukan kit persembahan yang saya hasilkan yang diberi nama pemeluk kata. Baiklah, pemeluk kata ini sememangnya sangat menarik, lebih-lebih lagi kepada pelajar. Hal ini kerana kit persembahan yang saya hasilkan ini menerapkan 2 elemen seni dalam pendidikan yang terdiri daripada seni visual dan juga seni pergerakan. Dari segi seni visual, saya telah menerapkannya dengan cara meletakkan gambar-gambar seperti mata, mulut, telinga dan juga gambar dalam kit persembahan supaya murid tertarik dengan apa yang saya bawa, dengan apa bahan yang saya gunakan. Dan ini dapat mengelakkan murid daripada berasa bosan dengan pengajaran yang acap kali dilakukan oleh guru di luar sana. Baiklah, dari segi seni pergerakan pula dapat dilihat berdasarkan topi, bukan topi, sebaliknya dadu yang memerlukan murid untuk membalingnya di padang balingan dadu menggunakan daya yang betul supaya dadu tidak tersasar jauh daripada petak balingan padang. Jadi, murid perlu menyesuaikan pergerakan yang sepatutnya supaya mereka mendapat nombor yang mereka inginkan. Selain itu juga, elemen seni visual dapat dilihat berdasarkan perkataan-perkataan yang ditampal pada papan penyataan yang mana tulisannya ditulis menggunakan 2 warna iaitu biru dan merah. Kedua-dua warna ini menggambarkan bunyi fonetik yang perlu dibunyikan oleh murid secara satu persatu. Contohnya, cuci, cu yang diwarnakan dengan warna biru dan ci yang diwarnakan dengan warna merah. Jadi, kedua-dua warna ini menggambarkan bunyi yang tertentu. Dari segi penggunaan kad
kertas warna juga adalah pelbagai. Contohnya ada warna kuning, biru, jingga dan sebagainya. Baiklah, ini merupakan sesi pengajaran sepanjang saya menggunakan kit persembahan pemeluk kata. Jadi, jom kita dengarkan dan kita lihat bagaimana proses pengajaran menggunakan kit persembahan yang saya hasilkan ini. Jom. Hari ni cikgu ada bawa sesuatu. Nama dia pemeluk kata. Apa nama dia? Pemeluk kata. Kan dah. Awak semua nak main tak? Okey. Yang ni nama dia Dadu. Nanti awak boleh tengok. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar membaca menggunakan bahan yang cikgu dah bawa hari ni. Saya membuka ribbon Ni apa? dan saya akan membuka Ada gambar lah dekat atas. penyimpanan kit yang berbentuk bunga tadi. Saya tunjukkan kad bergambar kepada murid. Dan wow. Itu yang berwarna merah jambu itu merupakan papan penyataan. Sekarang Dan saya meminta murid untuk membukanya supaya mereka ada satu gambaran ada satu untuk tertarik dengan bawa perkara Dadu. tersebut. Dan itu merupakan padang balingan bola. Tak boleh terkeluar. Kalau terkeluar, batal. Okey? Okey, jadi siapa nak mula dulu? Okey, Tasha. Ya, syarat. Okey, bangun. Kena guna balingan yang betul tak? Ya, murid bernama Tasyatan akan memulakan sesi permainan kali ini. Okey, sekarang ni pilih kad bergambar yang ada nombor 6. Ya, Nombor 6. Tasyatan mendapat nombor Okey, pilih 6 satu. Okey, buka. Ada dan gambar perlu apa? mencari kad bergambar yang bernombor 6. Cuba cari mana perkataan yang sesuai dengan Dan Tasha gambar. memilih warna merah. Apakah isinya? Cuba baca. Tasyatan perlu mencari perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. BA. Ya, Tasyatan membacanya. BA baju yuju. Pakai baju. Ba, kai, ba, Okey. baju. Bagus. Sekarang Judin pula. Sekarang pelajar yang seterusnya bernama Izzuddin untuk menyambung permainan. Dan dia mendapat nombor 3. Judin pula. Cuba. Memilih warna hijau. Apakah gambar yang terkandung dalam kad bergambar tersebut? Pilih satu. Okey, gambar apa? Membasuh kaki. Cari. Secara tidak langsung, Judin akan membaca satu persatu perkataan yang tergandung dalam papan penyataan. Dan dia berjaya menyelesaikannya. Oh, sudah? Ya, saya memberikan galakan dengan pujian secara Tasyatan, tepukan betul tak kawan awak buat? kepada mereka. Betul. Okey, kalau betul tepuk tangan. Dan membuat rumusan akhir Jadi, apakah awak suka tak yang dengan mereka bahan belajar yang pada cikgu hari bawa hari tersebut. ni? Suka. Okey, apa yang awak belajar hari ni? Berkaitan dengan apa? Kebersihan. Kebersihan. Baik. Jadi, itu saja daripada cikgu hari ni. Okey. Kita jumpa selepas. Baiklah, nampaknya anak-anak murid saya sangat tertarik dengan kit persembahan yang saya bawa semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dan lihatlah senyuman mereka yang begitu manis dalam menilai apa yang bahan yang saya bawa pada hari tersebut. Seterusnya merupakan set kandungan kit Pictionary pemakanan seimbang. Alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kit ini adalah ribbon, kertas putih dan kertas berwarna, kotak kecil, pita pelekat, gunting, marker dan penombok lubang. Di gambar sebelah itu merupakan permukaan tepi kiri dan kanan kit. Dan terdapat gambar yang sepatutnya diambil dengan kuantiti yang seimbang. Contohnya macam gambar buah-buahan dan sayur-sayuran perlu diambil dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding makanan yang berlemak. Dan permukaan di hadapan pula merupakan portion piring makanan yang seimbang yang sepatutnya diambil oleh setiap individu. Dan items yang terdapat di dalam kit tersebut adalah kad soalan,
papan permainan, dadu dan penanda. Baiklah, seterusnya merupakan elemen seni dan pendidikan yang diaplikasikan di dalam kit persembahan tadi. Yang pertama adalah seni pergerakan. Dari segi seni pergerakan ini, terdapat dadu dan penanda, yang mana dadu itu dibaling oleh pemain dan akan digerakkan penanda tersebut mengikut nombor yang dibaling pada papan permainan tersebut nanti. Dan seterusnya, kit persembahan ini juga senang dibawa ke mana-mana, terutamanya ke dalam kelas. Seterusnya adalah seni visual, yang mana pelbagai warna telah digunakan dalam menghasilkan kit persembahan ini. Antaranya warna hijau, biru, jingga dan merah. Baiklah, berikut merupakan sesi pengajaran dengan menggunakan kit persembahan yang telah dihasilkan. Okey, selamat pagi. Okey, nampak tak saya bawa ni? Cantik tak? Cantik kan? Tengok. Ini adalah kit yang saya telah sediakan untuk anda semua. Okey, aktiviti hari ini adalah bertemakan kebersihan dan kesihatan. Jadi, nampak tak? Ni apa ni? Buah, sayur. Ada buah, ada sayur kan? Okey, kalau kita ada ni, maksudnya pemakanan yang seimbang. Okey, ni apa? Gula-gula. Sihat tak kalau kita nak ambil banyak-banyak ni? Tak boleh kan? Okey, kalau yang ni? Burger. Burger. Suka tak burger? Suka. Boleh tak ambil banyak? Tak boleh juga kan? Okey, kalau yang ni? Buah dengan sayur. Jadi kalau kita nak makan makanan yang sihat, kita kena lebihkan makanan sayur dan buah. Faham. Okey, yang ni adalah piramid makanan yang patutnya kita ambil yang lebih pasal makanan yang sayur, buah. Kalau makanan yang berlemak tu boleh ambil banyak tak? Okey, jadi hari ini kita akan mulakan dengan satu permainan. Nak tak kita lihat permainan ni? Okey, mulakan ni. Dalam ni ada papan tau. Papan permainan namanya. Okey, setiap warna ni ada soalan yang berbeza yang nanti murid-murid kena jawab. Korang pilih satu warna penanda. Mana-mana yang korang suka. Okey, letakkan sini bahagian mula dengan tamat ni. Okey. Nanti salah satu murid akan mula terlebih dahulu dan membalingkan dadu tersebut. Sekiranya dadu tu 6, gerakkan dadu penanda tu ke 6. Faham tak macam mana cara main? Okey, mulakan sekarang. Nak siapa mula dulu? Saya mula dulu. Okey, Tasha mula dulu. Okey, 2. 1, 2. Okey, ambil kak yang mana? Orange, jingga. Okey. Ni kalau segmen ni kena lukis tau apa yang ada dalam tu. Soalan lukis. Apa yang ada, jangan bagi rakan tengok pula. Okey, dah selesai kan? Dah. Okey, bagi rakan anda tengok apa perkara tu. Sudah dia teka. Apa ni? Terung. Terong, betul tak? Betul. Okey, kalau betul, kat soalan tu awak simpan tau. Baik. Okey, seterusnya. Izzuddin, gerakkan. Baringkan dadu. Berapa? 4. Gerakkan 4. 1, 2, 3, 4. Okey, warna hijau. Ambil satu. Okey, jangan bagi orang tengok tau. Okey, lukis. Okey, kalau soalan ni bina ayat. Jadi guna perkataan tu bina satu ayat. Ayat ringkas je, tak kisah. Nanti bila dah selesai ayat tersebut, nanti boleh minta rakan untuk membaca ayat tersebut. Okey, bagi rakan anda untuk membaca ayat tersebut. Badan kita memerlukan nutrien yang mencukupi. Betul. Ini betul dan ringkas dan betul. Tasha?
yang gaduh. Bagikan. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, warna hijau. Ambil satu. Apa soalan dia? Guna. Okey, Dina suka ya guna perkataan tersebut. Okey, bagi rakan anda untuk baca. Badan kita memerlukan vitamin setiap hari. Okey, kenapa badan kita memerlukan vitamin? Supaya untuk mempertahankan badan kita sihat. Okey, seterusnya. Okey. Satu, Okey, warna apa? warna biru. Okey, ambil satu. Warna biru. Apa dia? Okey. Okey, nanti bagi rakan anda untuk teka. Anggur. Anggur. Okey, betul tak? Anggur. Okey, awak simpan kat ini. Seterusnya, Tasha pula. Tengok siapa pemenang dia tahu. Satu. Okey, ambil warna biru atau apa. Soalan dia. Okey. Okey, rakan teka apa? Rambutan. Rambutan, betul tak? Betul. Okey, jadi seterusnya. Lagi. Ingatkan lagi. Tiga. Satu, dua, tiga. Okey, tiga mana? Tiga. Okey, ambil. Apa soalan dia? Tunjukkan cikgu. Okey, lukis. Okey, apa kau buat itu? Apple. Apple, betul tak? Betul. Okey, nanti simpan kat ni. Okey, seterusnya. Nombor akhir. Aku tengok dulu. Tasha, barang kan? Dengan Tasha pula. Dua. Okey, dua. Satu. Jingga pula. Okey, ambil soalan yang jingga. Tunjukkan tiga betul. Okey, buat. Dina yang guna perkataan tu. Nanti lepas, bagi rakan Tasha yang betul tak? Kita perlu mengamalkan diet yang seimbang. Betul tak? Betul? Kena bayarkan layan yang seimbang. Okey. Action. Okey, tadi kita dah mainkan permainan kat papan tu kan? Dah selesai kan? Okey, seterusnya kita masuk ke segmen kedua iaitu Match Together. Yang mana nanti murid-murid kena ajarkan warna dengan warna yang sama. Contoh ni, ada jingga dengan jingga yang sama. Jadi, kena disatukan. Kalau siapa dapat pemenang, dapat warna yang sama, individu tersebut lah dikira sebagai pemenang. Okey, jadi sekarang nak jadi kita sampaikan sampai dapat nombor nombor 6. Kita dapat. Okey, Tasha pula. Okey. Okey, lagi Tasha. Okey, Tasha dulu. Tasha ambil lah warna-warna yang mana rasa nak. Dengan kad yang ada dalam barang jingga. Tu jenis. Saya ambil dia punya. Dia punya ambil. Hijau. Okey, hijau. Lepas tu, baca soalan tu. Okey, tunggu. Anak. Yang jawab soalan tersebut. Kalau betul, kad itu akan milik anda. Alah, okey sudah. Okey. Kita perlu mengambil nitri yang mencukupi. Okey, betul. Jadi kad ni milik anda. Nampak ada tak pasangan warna yang sama? Ada. Okey, kalau begitu, Tasha sebagai pemenang dalam segmen ini. Okey, sekian terima kasih. Itu sahaja daripada kit yang hari ini cikgu bawa. Okey, sama-sama. Okey, itu lepas tu baca soalan tu. Okey, tunggu. Anak, yang jawab soalan tersebut. Kalau betul, kad itu akan milik anda.
Okey, itu merupakan sesi pengajaran yang telah digunakan sewaktu bersama dengan murid-murid. Hari ini cikgu bawa. Okey? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, itu merupakan sesi pengajaran yang telah digunakan sewaktu bersama dengan murid-murid. Baiklah, seterusnya merupakan strategi yang telah digunakan ataupun yang telah diaplikasikan di dalam kit persembahan kami. Yang pertama adalah strategi berpusatkan murid. Antara ciri-cirinya adalah murid lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan sebarang tugasan yang diberi. Dan seterusnya, ia juga akan menerapkan sifat sosial yang positif. Sebagai contoh, mungkin nilai kerjasama antara murid dengan murid dalam aktiviti berkumpulan. Dan seterusnya adalah komunikasi dua hala, iaitu interaksi antara guru dan Seterusnya saya akan menceritakan strategi berpusatkan bahan. Strategi berpusatkan bahan ini mempunyai dua kategori, iaitu berpusatkan bahan pengajaran dan juga berpusatkan bahan pembelajaran. Bagi strategi berpusatkan bahan pada bahagian bahan pengajaran ialah bahan yang digunakan oleh guru seperti carta model, graf, peta, gambar, slide, radio, pergerakan pita dan juga video. Jadi yang kedua, bahan pembelajaran iaitu berpusatkan bahan pembelajaran pula ialah bahan yang digunakan oleh murid untuk melakukan aktiviti pembelajaran seperti kad aktiviti, kad cantum dan juga pembilang dan bahan yang bercetak. Berikut adalah dua kategori bagi jenis bahan berpusatkan bahan. Jadi dalam strategi berpusatkan bahan ini, guru menggunakan pelbagai bahan dalam menghasilkan kit persembahan. Seperti yang saya ceritakan tadi, guru menggunakan pelbagai bahan ini terdiri daripada graf, carta bar dan juga pelbagai lagi. Ini mengikut pada kekreativitian guru, kreatif guru itu sendiri untuk melakukan, untuk menyelitkan bahan-bahan tersebut. Yang kedua, dalam strategi berpusatkan bahan ini perlu mengambil kira faktor seperti objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran dan juga kebolehan murid. Faktor-faktor ini dapat memberikan keberkesanan ataupun pemangkin kepada berjayanya objektif atau mencapainya objektif dalam sesuatu pembelajaran itu. Yang ketiga adalah dengan menggunakan strategi berpusatkan bahan ini dapat meningkatkan proses PDP dan pemikiran kritikal serta kemahiran mental. Ia dapat melibatkan kepada dua-dua belah pihak iaitu guru dan murid. Jadi strategi berpusatkan bahan ini dapat dapat meningkatkan proses PDP itu ke arah yang lebih baik. Dapat memberikan kelebihan dan juga manfaat kepada kedua-dua belah pihak iaitu guru dan juga murid. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan ciri-ciri strategi berpusatkan bahan. Ciri-ciri yang pertama adalah murid dan guru bergantung kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. Murid dan guru ini menggunakan bahan-bahan yang akan diselitkan atau yang akan digunakan untuk mencapai objektif dalam pengajaran. Yang kedua, ciri yang kedua adalah peluang interaksi antara murid. Jadi dengan adanya penggunaan bahan-bahan ini dapat meningkatkan semangat kerjasama antara murid dalam berkemungkinan dalam kumpulan dan juga dapat meningkatkan semangat kolaboratif antara mereka. Yang ketiga adalah pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkret dengan adanya bahan-bahan pelajaran ini. Jadi untuk melakukan pembelajaran itu, dengan adanya strategi berpusatkan bahan ini, guru bukan lagi sumber utama murid. Jadi murid dapat menggunakan bahan ini untuk mendapatkan ilmu baharu bagi mereka
di samping menjadikan konkret atau pengetahuan dapat dijadikan konkret dengan adanya bahan-bahan berikut. Yang keempat adalah demonstrasi. Murid-murid membuat pemerhatian ke atas demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. Yang kelima adalah mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman baharu. Kemungkinan dengan adanya bahan-bahan baharu ini, mereka dapat menambah pengetahuan mereka dan membina pengalaman baharu mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu dalam pembelajaran. Dan yang keenam adalah integrasi menyepadukan pengetahuan baharu dalam kehidupan murid. Jadi dengan adanya penggunaan bahan-bahan ini dapat meningkatkan kualiti hidup mereka dengan pengalaman-pengalaman baharu mereka yang diperoleh itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sepanjang ketiga sesi pengajaran yang kami lakukan, kami dapat rumuskan bahawa kaedah pembelajaran yang kami gunakan untuk melaksanakan dan menjayakan proses pengajaran merupakan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Jadi, apakah itu pembelajaran berasaskan projek ini? Baiklah, kaedah ini telah pun diasaskan oleh John Dewey yang menggunakan konsep learning by doing, iaitu belajar melalui perkara yang dilakukan. Dan kaedah ini merupakan kesinambungan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Kaedah ini sememangnya dapat memberikan pengalaman yang menarik kepada pelajar dan sangat bermakna kepada mereka. Baiklah, dari segi kaedah pembelajaran berasaskan projek ini, pelajar akan membuat keputusan dan mewujudkan rangka kerja seterusnya menyelesaikan masalah yang terdapat dalam setiap kit persembahan yang dilakukan oleh guru. Jadi, murid-murid dapat menilai secara berterusan apakah yang mereka pelajari pada hari tersebut. Pelajar juga bertanggungjawab untuk mendapatkan dan menguruskan maklumat yang dikumpul. Contohnya, berdasarkan pengisian tema kebersihan dan kesihatan, murid dapat mengumpulkan perkara-perkara penting yang perlu dihadamkan sepanjang pembelajaran tersebut. Pelajar juga perlu mereka bentuk proses untuk mencapai keputusan yang mana mereka perlu memikirkan jawapan yang betul sebelum meletakkan jawapan dalam tempat kosong yang disediakan. Jadi, pelajar juga dapat kerap melihat kembali apa yang mereka lakukan berdasarkan pembelajaran bermakna yang telah memberi kesan dalam minda mereka. Sehubungan itu, kaedah ini sememangnya dapat menjadikan kelas menjadi sebuah kelas yang mempunyai suasana yang bertolak ansur dengan kesilapan dan perubahan. Juga dapat menghasilkan satu suasana yang harmoni dan mewujudkan satu perhubungan yang menarik dan akrab di antara murid dan juga guru. Selain daripada kaedah pembelajaran berasaskan projek, juga boleh memasukkan kaedah teknik inquiry yang mana murid-murid dapat melakukan penemuan, perbincangan, main peranan dan juga sumbang saran. Dari segi perbincangan, murid-murid dapat berbincang dengan ahli kumpulannya untuk menentukan jawapan yang betul dan tepat sebelum mengutarakan jawapan yang sebenar. Dari segi main peranan pula, murid-murid dapat berperan aktif dalam permainan yang guru lakukan sepanjang proses pengajaran. Hal ini dapat menghasilkan satu pengajaran yang aktif di mana penglibatan pelajar adalah maksima. Dari segi sumbang saran pula, murid-murid dapat menyuarakan pendapat atau pengalaman mereka sendiri sepanjang proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Baiklah, di setiap perkara pasti akan ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi kami tahu sepanjang perbentangan kami kali ini pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi kami harap
para penonton sekalian dapat memaafkan kekhilafan yang kami lakukan dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang sudi mendengar pembentangan kami kali ini. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kami semua, iaitu Izzuddin, Ting Suhui dan juga saya sendiri Nurul Miliana. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.